Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 18 November 2021 bersama saya Mariam Zanera Ibrahim. Berita dimulakan dengan bahagian Sibu bakal menikmati bekalan air yang berkualiti dan berterusan hasil pelaksanaan 19 projek berimpak tinggi dengan kos sebanyak RM394 juta. Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Datuk Abdul Rahman Junaidi berkata, 15 daripada projek tersebut dibiayai sepenuhnya Kerajaan Sarawak, iaitu 14 projek rakyat dan 1 program bekalan air alternatif Sarawak, SAWAS. Manakala 4 lagi projek katanya dibiayai Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Untuk kawasan tengah, pihak kerajaan negeri telah pun menyediakan peruntukan sebanyak 394 juta untuk melaksanakan 19 projek berimpak tinggi, high impact project 19. Jadi daripada 19 ini 15 adalah projek yang dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak, iaitu 14 projek rakyat dan 1 projek SAWAS. SAWAS bermaksud Sarawak Alternative Water Supply, dan manakala 4 lagi projek adalah dibiayai oleh Kementerian Persekutuan melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Jadi 19 projek ini berjalan dengan serentak. Namun demikian 13 daripada projek ini sudah pun selesai. 13 telah pun selesai. Manakala 3 lagi dalam pelaksanaan dan 3 lagi dalam perancangan. Beliau menjelaskan demikian kepada media ketika ditemu ramah selepas mengadakan lawatan kerja dan mendengar taklimat berkaitan projek bekalan air Kerajaan Sarawak dan Persekutuan di Pejabat Jabatan Bekalan Air Luar Bandar bahagian Sibu pada Rabu. Tambahnya lagi, selain menambah baik sistem bekalan air sedia ada, projek-projek ini juga akan melonjakkan taraf sosioekonomi masyarakat setempat dan memangkin pertubuhan ekonomi yang lebih mampan serta memberi jaminan kualiti kehidupan yang lebih baik kepada penduduk di bahagian Sibu, terutama di daerah Kanawit dan Selangau. Berita seterusnya, masyarakat di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sebuyau perlu terus mempertahankan kepimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS bagi meneruskan kesinambungan pembangunan di kawasan tersebut. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi memberitahu sokongan dan kerjasama daripada semua pihak amat penting dalam memastikan kepentingan serta pembangunan kampung terurus sekaligus diberi perhatian sewajarnya. Dalam pada itu, beliau yang juga bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau telah mengadakan sesi perjumpaan dengan ahli jawatankuasa Ranting Parti Persaka Bumi Putra Bersatu PBB di Balai Raya Kampung Sekitong pada Rabu. Datuk Julaihi memaklumkan perjumpaan tersebut adalah bertujuan memberikan penjelasan dan pencerahan terkini mengenai dasar dan agenda pembangunan khususnya dari segi pelaksanaan dan pencapaian terkini GPS di kawasan Sebuyau. Selain itu, beliau menambah semua ahli jawatankuasa perlu membuat persiapan untuk menghadapi sebarang kemungkinan pada pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12 kelak. Beliau berharap semua jentera parti di peringkat ranting, wanita dan pemuda memainkan peranan dan bersiap siaga dari semasa ke semasa. Berita selanjutnya, penyaluran geran peruntukan projek kecil luar bandar MRP Kerajaan Sarawak adalah untuk meringankan beban penduduk, khususnya dalam pelaksanaan projek pembangunan dan pelaksanaan program serta aktiviti. Menteri Muda Undang-Undang dan Adat Bumi Putra Sarawak, Datuk John C. Kitayan berkata, jumlah ini tidak banyak tetapi memadai untuk membantu pelaksanaan projek dan penganjuran program dan aktiviti persatuan. Berucap dalam majlis penyerahan cek MRP Dun Kakus di Pejabat Daerah Tatau pada Selasa, katanya pada kali ini sebanyak RM710,000 geran peruntukan MRP Fasa 8 diagihkan kepada penerima di Dun Kakus. Jadi MRP itu aku nemu segi nak cukup tang siti cara perintah kita GPS nolong mantu sekali ke JKK bat rumah panjai, sekali ke persatuan gerempuang ke NGO kita. Awak ke kena dengan baju ke tiap gerempuang tau ke rumah panjai. Segi aku nemu tu nak umbas tang kena mantu, kena nolong. Awak ke pengawak ke perundian ke kita, pengawak ke kak dadu ke kita boleh jadi ngomana. Selain Pejabat Daerah Tatau, Datuk John Siki turut menyerahkan sendiri geran peruntukan MRP di Rumah Luwak Ju, Rumah Mors Ugak, Rumah Api Banta dan Pusat Khidmat Dun Kakus.
Sementara itu, Tuan Rumah Gary Jani mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS kerana telah membantu menyediakan peruntukan bagi melaksanakan projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS sebanyak RM50,000 bagi membina rumah panjang. Di Miri, peranan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK dalam menerangkan dasar, polisi dan arah tuju Kerajaan Sarawak kepada rakyat amatlah penting dan dituntut demi kesejahteraan rakyat. Menurut Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, mereka boleh menerangkan apa yang telah Kerajaan Sarawak lakukan dengan mempunyai hubungan baik dengan residen dan agensi kerajaan. Dasar-dasar, hala tuju, polisi kerajaan. Mereka inilah menerang di peringkat akar umum ketua masyarakat. Pemerintahan di akar umum. Government in the field. Jadi mereka mempengaruhi cara rakyat-rakyat di kawasan ini berfikir. Sebab mereka dengan status mereka, kedudukan mereka, hubung kait mereka dengan DO dan resident adalah dalam satu posisi, situasi dan kondisi yang boleh menerangkan hala tuju negeri Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyampaian sumbangan bakul makanan kepada penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lambir di Hotel Marriott Resort dan Spa Miri pada Rabu. Sebanyak RM150,000 telah disumbangkan dalam bentuk makanan kepada penduduk yang diagihkan menerusi Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK dan tuai rumah di seluruh kawasan Dun Lambir. Sementara itu, bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Labir Vipin Lamat mengucapkan terima kasih kepada Speaker Dun Sarawak atas keprihatinannya memberi bantuan makanan kepada penduduk di Dun Lambir. Beliau juga turut menyeru penduduk di Dun Lambir terus menyokong calon gabungan Parti Sarawak pada pilihan raya akan datang demi kestabilan dan kemakmuran serta pembangunan yang berterusan. Manakala di Meradong, sejumlah RM100,000 telah diperuntukkan untuk menaik taraf prasarana sekolah jenis kebangsaan SJK Cina Huanam Sungai Petai di bawah projek Program Transformasi Luar Bandar RTP Dun Meradong. Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing, hadir bagi menyempurnakan majlis simbolik penyerahan tapak projek itu pada Selasa. Katanya, projek RTP itu telah diluluskan Kerajaan Sarawak untuk membantu pembangunan dan menaik taraf prasarana sekolah di luar bandar. Beralih mengenai berita di Dewan Rakyat, Surau Darul Rizwan di Kem Sri Miri Batalion 20 Regimen Askar Melayu Diraja 20 RAMD telah dinaik taraf kepada Masjid Darul Rizwan bagi menampung keperluan anggota tentera dan orang awam. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata, bangunan surau tersebut telah ditingkatkan kapasitinya dan dinaik taraf kepada masjid pada 16 September 2017, Majlis Agama Islam Sarawak. Ujarnya, masjid itu kini dapat menampung kapasiti 800 jemaah yang mana boleh digunakan anggota tentera dan juga orang awam. Perkara itu dijelaskan beliau dalam jawapan lisan bertulis bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Sibuti Lukanis Manawang Sauni di Dewan Rakyat pada Selasa. Terdahulu, Ahli Parlimen Sibuti Lukanis Manawang Sauni mengemukakan soalan bagi dapatkan kepastian daripada Kementerian Pertahanan berkenaan rancangan untuk membina sebuah masjid baharu di Kem Sri Miri 20 RAMD dengan menggantikan Surau Darul Rizwan. Berikut pula laporan harian COVID-19. Sarawak mencatatkan 300 kes positif baru COVID-19 pada Rabu, melibatkan 24 daerah menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 248,233 kes. Berikut 24 daerah di Sarawak yang melaporkan kes positif COVID-19. Dalam pada itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan 294 kes baru dalam kategori 1 dan 2, manakala 6 kes dalam kategori 3, 4 dan 5. Selain itu, JPBN Sarawak turut melaporkan terdapat 8 kes kematian baru dicatatkan dari 14 Oktober hingga 15 November 2021. Sementara itu, kluster air awat-awat lawas dan kluster menuang limbang telah diisytiharkan tamat apabila tiada penambahan kes dilaporkan dalam tempoh 28 hari.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.